Yuk, mereka tak faham konsep mengaji. Hatta buku yang mereka baca tu, yang dibaca dia kadang asar, kadang semua tu kan, itu wali Allah punya buku. Mereka baca kandungan yang dia tulis, tapi mereka tak kenal siapa dia. Mereka kononnya mengagungkan dia, tapi mereka tak kenal siapa orang yang mereka baca bukunya. Jadi saya kata lain kali jangan buat macam ni. Ini benda tidak ada adab dengan guru, bahkan ini maknanya tidak ada peradaban. Maka bercanggah sebagaimana kata kitab Ta'lim Al-Muta'alim, kitab kita penuntut, maknanya adab. Hatta kalau kita panggil guru minta ngajar, jangan kita khabar, Ustaz tolong baca kitab ni ya. Oh tak boleh. Panggil Ustaz tu minta ngajar, Ustaz terpulang pada Ustaz lah. Ustaz nak fiqh ke, Ustaz nak tauhid ke, Ustaz nak tasawuf ke, Ustaz nak ngajar nahwu ke, Ustaz nak ngajar apa kan. Kami ni kira ikut. Faham tak faham yang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ni lain. Hari ini keadaan zuruf, situasi, realiti masyarakat, dia rasa guru tu pula dia nak ngajar. Dia pula tunjukkan guru tu ngajar kita apa, pelajaran apa. Lain dia bincang, Ustaz, kami panggil Ustaz ngajar, tapi masjid ni pelajarannya fiqh ada banyak, akidah ada banyak, tauhid ada banyak. Saya sarankan Ustaz kalau dapat baca sirah contohnya. Itu dah banyak Ustaz 3 orang ngajar akidah, 4 Ustaz ngajar tafsir, 5 Ustaz ngajar fiqh. Dia takkan dia nak mengajar fiqh juga. Orang tu pernah ngajar bab kentut batin. Kata Ustaz ni pun semua ngajar kentut batin. Jadi tak apa cantik lah kan. Jadi mana kita bawa lah kitab yang tajuk lain atau Ustaz lah. Ustaz lah. Tapi kan kami sedang belajar ini tajuk ini. Kata Ustaz tak apalah, tajuk itu kau belajar, aku ajar tajuk lain. Tajuk nikah ada? Tak ada. Aku mengajar tajuk nikah. Tak apalah, fiqh juga. Jadi maknanya dia adalah sedikit perubahan. Tetapi tak boleh kita menentukan, mentakyinkan, mengarahkan guru untuk minta dia mengajar. Apa juga pelajaran, kecuali kalau sekiranya kita ada rundingan dengan guru dan dengan izin ataupun dengan kata orang dengan redha daripada guru. Itu sebagai muqaddimah saghirah atau muqaddimatun saghiratun fi hadhihi al-lailah. Kita kembali kepada kitab kita di muka surat mana berapa? 154 ya. Hadis yang mana tu? Hadis yang kedua ke hadis yang pertama? Yang kedua. Oh. Hadis yang kedua ya. Bukan pertama ya. Okey. Muka surat 155 hadis yang kedua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi, itu ya, wa tawalla anhu ashabuhu, ya, wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Ni'al mana kasut dia ya. Qala atahu malakani fayuq'idanihi فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قال أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون وأما المنافق والكافر فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. غير الثقلين. Thaqalain maknanya manusia dan jin. Muttafaqun alaih maknanya ini ada pada kitab Sahih Bukhari dan ada kitab Sahih Muslim. Itu nama muttafaq. Maknanya Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, Imam Bukhari tulis hadis ni pada Sahih Bukhari kitabnya. Imam Muslim pun catatkan hadis ini dalam kitabnya namanya Sahih Muslim.
Jadi bila Sahih Bukhari atau Imam Bukhari dengan Imam Muslim bersatu ataupun bersependapat ataupun dia kira okey bukan tara okey, mana hadis ini sahih. Nombor satu. Nombor satu tu maknanya bukan dia nombor satu, tidak. Mana dalam level ranking dia. Ranking ya? Ranking yang pertama. Bukan hadis ini yang pertama, tidak. Banyaklah hadis-hadis lain yang pertama, tapi rankingnya nombor satu. Kalau semata-mata ada Muslim, maka dia ranking nombor 3. Dia Bukhari Muslim 1. Bukhari saja 2. Muslim 3. Lepas tu barulah turun Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Tirmizi. Asal-asal sebelum ada Sahih Bukhari, belum wujud lagi, pasal orang tu tak mandang. Kitab yang paling sahih ialah hadis Muwatta Imam Malik. Imam Malik siapa dia? Tok guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia yang tulis mula-mula. Namanya hadis Muwatta. Dan saya dan tamat hadis Muwatta tapi tak ada syarah, baca laju. Ram. Tok Syekh tu baca laju dan ditamatkan, dikhatamkan dan diturunkan ijazah ke sanad hingga sampai kepada Imam Malik. Ini ketentuan nak ngaji kitab itu. Yang ini pun tak habis. Yang itu lagi payah nak habis. Saya pun kira baca laju lah, bukan ada baca terjemah, tak ada. Sikit-sikit lah, ada sikit-sikit lah otak-otik bagi makna. Yang lain tu kira habis. 2 hari je baca. 2 hari sahaja menamatkan kitab apa nama Muwatta dengan daripada Syekh daripada Mesir, apa namanya, Syekh Al-Manqush, bukan Al-Manqur lah, Al-Manqush. Bunyi dekat-dekat ni Al-Manqush. InsyaAllah pada bulan 9 ni, kalau ada jodoh, Syekh datang mari dan kita akan sambung Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud dan beberapa kitab yang lain yang akan diijazahkan, di antaranya Syama'il Muhammadiyah dan juga kitab apa namanya Aqidah At-Tahawiyah. InsyaAllah lah kalau ada jodohnya. Tak ada jodohnya, tak ada lah. Saya pun mengaji tuan-tuan. Kalau datang Syekh tu, saya kira tak mengajar lah. Kalau dia kata mengaji 7 hari saya cuti. Tapi mana? Kuala Lumpur. Rumah saya kereta tu rumah tempat saya tidur. Kadang-kadang saya tidur lah mana-mana. Bantai tak ada. Tuan-tuan ya. Hadis Nabi SAW yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata ia sabda Rasulullah SAW. Ini Nabi cakap ya. Ini bila kata sabda Nabi SAW bermula daripada perkataan innal abda iza wudi'. Ini maknanya matan hadis. Kalau kita belajar hadis ini dipanggil matan. Apa matan? Manggah yang Nabi cakap. Itulah matan. Sekarang jenuh. Mantan ada. Mantan tu dah pencit. Menteri besar yang telah pun berhenti atau pencit panggil mantan lah. Dulu tak ada orang sebut ya. Bila hari ini memang orang sebut mantan. Tapi ini matan. Matnun. Dia panggil matnun. Jadi apa yang Nabi sabda macam ini, innal abda idza wudi'a fi qabrihi sampailah ghairu thaqalain. Ini maknanya matan. Matannya berjela-jela. Tapi tak adalah sampai simpang pulik. Maknanya adalah lebih kurang 1/3, setengah lebih kurang. Apa cerita hadis ni? Hadis ni cerita dia maksudnya tuan-tuan tengok ya, apa kata dia? Apabila datang seorang hamba dalam kuburnya, ialah bila kita mati. Mana nak pergi? Nak balik Tongsang ke? Nak balik ke Muntin ke? Nak balik Meru Raya ke? Nak balik ke Simpang Pulik? Balik mana? Balik tanah lah. Kita bila kita mati tuan-tuan, masuk tanah rumah kita. Kaya kita, miskin kita, raja kita, kuat kita, tok guru silat kita, ada kebel, tak ada kebel, ada susuk, tak ada susuk. Jawabnya tanah. Tak usah fikir orang panjang-panjang. Ya, tapi tadi alhamdulillah ada seorang Allah. Pakcik juga dah pangkat umur 70 lebih. Datang ke Ustaz, awak ni nak minta Ustaz baca sikit jampi. Suruh jawab jampi. Apa saya? Hasilnya awak ni katanya semangat tu kuat, ingin tu kuat, tapi tak ada tenaga. Mudah awak kata lah baca
Macam itu je. Umur pakcik ni dah 70 lebih. Dia kata umur 45 ke 52 ke, boleh tahan juga ini dah 70 lebih. Tak apalah pakcik, kita tawakal Allah. Pakcik bawa saya Ayogau 3 botol untuk minum dan mandi 3 hari berturut-turut, asar sampai maghrib, dan bawa saya daun bidara. Daun bidara ni tuan-tuan, ada yang bulat ya? Tak mesti kuntil ada. Ya. Ada yang bulat, ada yang panjang ya. Sini mana rupa ni? Bulat. Bulat. Dia ada bulat. Tapi bawa yang panjang begitu. Awak pun pening. Lidah buaya. Lidah buaya. Saya pun baca. Bawa sekali Tamar Ajwa dengan air Zam-Zam. Saya tidak habis dah pakcik. Jadi hari ini pun hari Arafah, orang kopi Arafah. Ini pakcik bawa balik trailer tawakal Allah. Minta dengan Allah Ta'ala pula. Saya ni tukang baca. Apa yang saya belajar dengan penamanya Darul Syifa, itu yang saya baca. Lebih dari itu saya tak mampu. Yang bagi itu Allah. Yang usaha itu kita boleh berusaha. Yang mengizinkan, yang meneruskan, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Walaupun kamu lontar, kamu lempir, kamu buat apa pun, tapi yang bagi semuanya Allah. Innallaha rama. Itu cerita petang ini. Kebetulan lebih kurang sebulan ada kawan sepupu saya, dia ni ngurut dengan orang, gamak orang tu singgah, gamak toyui ke Palestin ke apa, Allahu'alam. Udah kira nak bunuh orang, metuam kabar tadi. Jadi saya pun baca lah apa yang telah pun diijazahkan oleh Dr. Harun Dim dalam perubatan Islam. Saya baca dengan 4 kali bacaan, 4 kali pertemuan. Alhamdulillah, maknanya dia kena boleh lah, daripada meraban tebin kira okey lah sikit. Udahlah Pak Haji tadi. Ini ustaz ni gambar boleh juga. Udahlah awak. Penat awak juga ni. Lepas orang tak nak jadi tukang baca bomo-bomo ataupun perubatan ni kan. Bila jadi je, siaplah kamu. Jawabnya kamu nak tidur pun tak boleh. Nak tidur pun tak boleh ya. Itu tujuannya. Tapi tak apa tuan, kalau dah orang minta hajat benar, minta kita tolong, kita kena buat. Pesanan Dr. Harun Din, kalau orang minta juga buat. Tapi jangan kabul dengan orang, kau boleh buat. Itu saja. Kalau orang minta, buatlah. Yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila kita ni inna abda idza wudi'a fil qabr, katanya bila dia masuk kubur, wa tawalla anhu ashabuhu, katanya. Bila dia masuk kubur dan berpaling balik oleh sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya? Bininya, anaknya, pak saudaranya, tok cernya, tok wannya, pak menakannya, mak menakannya, yang hantar kubur semua ngelio balik. Yalah, mula-mula mari Mercedes pun hantar, kereta yang dia guna pun pergi kubur. Kalau ada kapal selam pun pergi kubur juga. Kalau ada kapal terbang pergi kubur. Kalau ada jet pun jet pergi kubur. Semua pergi. Pasal ini kira apa kata orang last. Pasal yang punya pun dia juga. Lepas tu apa nama saudara mara, pak long, pak ong, awe, mak awe, tok awe, semua hantar. Dah habis ditalkinkan ataupun 7 langkah kita ngelio, datanglah 2 malaikat munkar dan juga nakir. Itu sebab kata Nabi, bila pergi kubur, 3 manggah pergi. Kamu, iman kamu. Yang kedua, saudara mara kamu. Yang ketiga, reta kamu. Tapi 2 ni, reta kamu ngelio balik dia. Dan juga reta saudara mara kamu pun balik. Tinggallah kamu. Kalau kamu ada iman atau ada amal, ada Islam, selamat. Tapi kalau kamu tak ada iman, tak ada amal, al-manko wal-penko. Itu kata nak cerita bab kubur ni, cerita bab kubur. Dalil bukti ni hadis Nabi SAW. Sesungguhnya ia mendengar daripada selipar mereka. Selipar kasut, ni'al. Dia bagaimana selipar? Ni'al ni asal makna kasut. Tapi kasut pun orang Arab kata hiza. Hizaun makna kasut. Ini ni'al. Sebab kalau kita pergi Arab ke atau pergi sekolah Arab ke, tulis kan? Ataupun dekat masjid surau ke, ikhlaq na'alaik. Cabut kasut kamu. Ikhlaq mana cabut. Jadi kita tengok alif kha lam ain, ikhlaq. Aku mangga ni ikhlaq. Lepas tu na'alaik, nun ain lam yakab. Na'alaik. Tanggil 2 kasut kamu. Jadi kita tak faham. Tak apa-apa orang Arab cakap, kita pun balul pakai kasut. Marah dia kan. Jadi tanggil kasut. Jadi kita tanggilkan kasut. Masuk masjid, tanggil kasut. Jangan pakai kasut dalam masjid. Itu maknanya tak ada adab. Tapi kalau di Suria, masa saya belajar dulu,
Kasut tu bukan bawa bukan